Apakah itu hadis al-maudu'? Al-maudu' termasuk dalam sebab-sebab celaan perawi terhadap hadis al-mardud. Al-maudu' pada segi bahasa adalah perkataan yang berasal daripada wada'a, iaitu isim maf'ul yang bererti meletakkan. Dinamakan sedemikian kerana kedudukannya yang sangat buruk. Al-maudu' dari segi istilah pula ialah pendustaan yang direka atau yang dicerita ataupun yang dibuat-buat serta dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila berlakunya pendustaan atau cerita yang direka-reka ataupun yang dibuat-buat serta dinisbatkan kepada Rasulullah, maka ia dinamakan sebagai al-maudu'. Ingin saja berkongsikan tentang hukum meriwayatkan hadis al-maudu'. Diharamkan periwayatannya apabila diketahui pemalsuannya dalam semua bidang. Apakah sebab pemalsuan hadis al-maudu'? Terdapat 4 sebab pemalsuan hadis al-maudu'. Yang pertama, khilafah politik berlaku selepasnya kewafatan Sayyidina Osman Affan. Yang kedua, pendukung mazhab tertentu. Yang ketiga, tukang cerita atau tukang pendakwa hadis palsu untuk mencari rezeki melalui cerita ajaib dan pelik. Dan yang terakhir, zindik, iaitu dengan bertujuan merosakkan Islam dari dalam Islam. Baik, sekarang adalah salah satu contoh hadis al-maudu' yang kita ambil daripada salah satu tajuk tentang solat tiang agama, yang di mana hadis ini adalah hadis yang paling popular yang pernah kita dengar setakat ini. Hadisnya berbunyi, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man hadamaha faqad hadamaddin. Dan maksudnya, solat itu adalah tiang agama, maka barang siapa yang mendirikannya, sesungguhnya dia menegakkan agamanya, dan barang siapa yang merobohkannya, maka sesungguhnya dia telah merobohkan agama. Penjelasan hadis ini adalah dhaif. Diriwayatkan oleh Baihaqi dari jalan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Punca kedhaifan hadis ini adalah terletak pada rawinya yang bernama Ikramah. Beliau dikatakan telah menerima hadis ini daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu an, padahal beliau tidak pernah mendengar hadis ini daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Oleh itu sanad hadis ini adalah munqati', iaitu terputus. Apakah pula hadis al-matru'? Al-matru' termasuk juga dalam sebab-sebab celaan perawi terhadap hadis al-mardud. Pengertian al-matru' pada bahasa ialah jauh darinya, jatuh ataupun disunyikan. Pada istilah, ia berlaku pada sebab tuduhan terhadap perawi dengan berbohong. Pada istilah lain pula, hadis al-matru' adalah hadis yang terdapat rawi yang dituduh berdusta ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga hadis yang tidak berlaku penentangan periwayatannya dituduh dengan berbohong kerana tidak diriwayat melalui jalannya. Apabila berlaku rawi yang dituduh berdusta ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia dinamakan sebagai hadis al-matru'. Baik, seterusnya adalah contoh bagi hadis al-matru'. Hadis ini daripada Amr bin Syamru al-Ju'fi, daripada Jabir, daripada Abi Sufail, daripada Ali dan Amr radhiyallahu anhu. Mereka berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakunutu fil fajri wa yakbaru yawm al-arafah min salatil ghadah wa yaqta'u salatul asri ajra ayyamit tashrik. Maksudnya, adapun Nabi SAW membaca kunut pada solat fajar, bertakbir pada hari Arafah dari solat subuh, dan berhenti pada waktu solat asar pada hari terakhir daripada hari tasyrik. Rujukan ini boleh lihat Mizan al-I'tidal. Penjelasan bagi hadis ini, Imam An-Nasa'i, Al-Daraqtuni dan para imam yang lain mengatakan bahawa Amr bin Syamru seorang yang matru' al-hadis, iaitu hadisnya ditinggalkan. Apakah pula hadis al-munkar? Hadis al-munkar merupakan hadis yang ketiga yang terdapat dalam sebab-sebab celaan perawi terhadap hadis al-mardud. Pengertian hadis al-munkar ini terdapat 3 sudut pengertian.
Yang pertama, hadis tunggal yang tidak dikenali matanya dari bentuk perawi yang lain serta tidak ada mutabi' dan syahid. Yang kedua, hadis yang terdapat pada sanadnya perawi yang melakukan kesalahan yang besar atau banyak kelalaian atau nyata kefasikannya. Dan yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang dhaif bertentangan dengan thiqah. Baik, berikut adalah salah satu contoh hadis Al-Munkar yang berbunyi, telah berkata Imam Abu Hatim bahawa hadis daripada jalur atau jalan Hubayb bin Habib, daripada Abi Ishaq, daripada Al-Aizar bin Hurais, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aqama as-salata wa ata az-zakata wa hajja al-baita wa shama wa qara ad-dhaifa dakhala al-jannah. Maksudnya, sesiapa yang mendirikan solat, mengeluarkan zakat, menunaikan haji, berpuasa di bulan Ramadan, melayan tetamu akan masuk syurga. Penerangan ini telah berkata Abu Zur'ah, hadis ini adalah munkar. Yang ini boleh dilihat dalam I'lal al-Hadis. Ini kerana perawi lain yang thiqah, yakni dipercayai, meriwayatkan hadis ini selain daripada Hubayb melalui jalur atau jalan Ibnu Abbas radhiyallahu an adalah mauquf. Hadis keempat yang termasuk dalam sebab-sebab celaan perawi terhadap hadis al-mardud adalah hadis al-mu'allal. Apa itu hadis al-mu'allal? Al-mu'allal ialah hadis yang ditemui pada ja'illah, yakni kecacatan yang mencemari kesahihan hadis, sedangkan pada zahirnya selamat daripada kecacatan. Akan tetapi illah tersebut mempunyai dua bahagian. Yang pertama, terselindung atau tersembunyi. Yang kedua, mencemarkan, yakni celaan kesahihan hadis. Baik, berikut adalah salah satu contoh hadis daripada hadis al-mu'allal, yakni daripada hadis daripada sanad dan matan, yang berbunyi, Abu Hatim telah ditanya akan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Baqiyah daripada Yunus, daripada Al-Zuhri, daripada Salim, daripada Ibnu Umar, bahawa Nabi SAW bersabda, man adraka raka'atu min salati jum'ati aw ghairiha faqad adraka as-salah. Maksudnya, barang siapa yang mendapat satu rakaat daripada solat Jumaat atau selainnya, maka dia telah mendapat solat tersebut. Riwayat Ibnu Majah. Ini merupakan kesalahan yang berlaku pada sanad dan matan. Sepatutnya sanadnya adalah daripada Al-Zuhri, daripada Abi Salamah, daripada Abu Hurairah, bahawa Nabi SAW bersabda, man adraka min salati raka'atu faqad adrakaha. Maksudnya, barang siapa yang mendapat satu rakaat daripada solat, maka dia telah mendapatkannya. Adapun perkataan min salati jum'ah di dalam matan merupakan waham, yakni kesalahan daripada perawi. Boleh lihat daripada Al-I'lal al-Hadis. Saya ingin meneruskan pembentangan kumpulan saya mengenai tajuk hadis al-mardud. Apakah itu hadis al-mudraj? Terdapat pada hadis sebarang tambahan yang bukan dari hadis. Erti kata lain, hadis yang diubah urutan sanadnya dan dimasukkan di dalam matannya hadis yang bukan darinya tanpa pemisah. Terdapat dua jenis terjadi pada hadis tersebut. Yang pertama, mudraj pada matan dan mudraj pada sanad. Mudraj yang berlaku pada matan iaitu terdapat pada hadis kata-kata yang bukan daripadanya, atau seorang perawi melampirkan sesuatu pada hadis dari kata-kata orang lain dan kesamaraan keadaan dari kata-katanya. Ia berlaku pada tiga keadaan. Yang pertama, awal matan, iaitu ia jarang berlaku. Yang kedua, akhir matan, iaitu dia kebanyakan berlaku. Yang ketiga, pertengahan matan, ia sedikit berlaku tu pada awal matan. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asbihu wudu'a wailul lil aqab minan nar. Pada pertengahan matan pula berlaku dengan sebab menyebut hukum fiqh atau mentafsirkan hadis. An Basrah binti Safwan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man dhakara aw rafi'a
al-baghiyah falyatawaddah. Pada akhir matan pula, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ba'dul mamluku as-salihul ajrun wallazi nafsi baidihi laula jihadu fi sabilillahi wal hajju wa bir ummi li habibi an amutu wa anal mamluk. Keadaan ini dapat dinilai kerana Nabi tidak mungkin menjadi hamba dan tidak mempunyai ibu. Mudraj pada sanad ialah bukan bentuk yang sebenar. Terdapat beberapa bentuk. Yang pertama, terdapat matan hadis pada seorang perawi dengan sanadnya tetapi hanya sebahagian, dan dia pula mempunyai sanad yang kedua, bahkan dimasukkan nama perawi yang diterimanya kepada isnad yang kedua dan menghapuskan sanad yang kedua atau meriwayatkan dengan sanad kedua semuanya. Yang kedua, memasukkan dalam matan hadis sebahagian matan hadis yang lain bertentangan dengan yang pertama pada sanadnya. Yang ketiga, meriwayatkan sebahagian perawi satu hadis daripada sekumpulan perawi. Dalam sanadnya terdapat khilaf, maka dia mengumpulkan semuanya dalam satu sanad sahaja apa-apa yang diperselisihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung. Hadis seterusnya ialah hadis al-maklub. Hadis maklub ialah hadis yang terdapat perubahan pada sanad dan matanya dengan didahulukan atau dikemudiankan atau berlaku pertukaran. Erti kata lain, menggantikan lafaz yang asli dalam sanad atau matan hadis dengan yang lain. Terdapat dua jenis pertukaran. Yang pertama, pertukaran pada sanad, dan yang kedua, pertukaran pada matan. Contoh pertukaran pada sanad yang pertama terjadi dengan menyebut nama dengan mendahului yang kemudian, seperti menyebut Ka'ab bin Murrah sebagai ganti Murrah bin Ka'ab. Satu hadis yang terkenal dengan perawi tertentu atau sanadnya yang tersendiri, kemudian perawi yang dhaif dengan sengaja menukarkan dengan perawi atau sanad yang lain. Contoh, Salim bin Abdullah ditukarkan kepada riwayat Nafi. Hadis rawahul Amru bin Khalidul Hiraharun an Hamid bin Amrun Nasibi anil A'mashi an Abi Salih an Abi Hurairah marfu'an, idza laqitum musyrikina fi tariqi fala tabdi'uhum bisalam. Berlaku makhluk apabila ditukarkan Hamad bin Amru yang tidak diterima hadisnya dan menjadikan daripada Al-A'mashi. Menurut Abu Ja'far Al-Aqili, tidak dilafaz hadis daripada Al-Amashi, tetapi ia hadis daripada Suhail bin Abi Saleh daripada bapanya daripada Abu Hurairah. Contoh pertukaran pada matan. Ini terjadi apabila perkataan yang terdapat pada matan tidak diletakkan pada tempatnya, sebaliknya ditukarkan ke tempat yang lain. Hadis Abi Hurairah, sab'atu zillahumullahu fi zillah la zilla illa zillatul imamul adilu syabu nasya'a fi ibadatillah wa rijalu qalbuhu mu'allaq fil masajid wa rijalani tuhibba fillahi ijtima'a illahu wa tafarriqan illahu wa rijalahu da'atuhu amratu zatil mansubu wa jamala faqala anna akhafallah wa rijalu tasaddiqu bisadaqati fa akhfaha hatta la ta'lamu minhu ma tanfiqu shimaluhu wa rijaluhu zakarullahi khalun fa fadat hunahu akhrajahu masal. Itu adalah hadis maklub. Hadis yang maklub tetapi ditukarkan di dalam ayat tersebut, la ta'lamu minhu ma tanfaqu shimalahu. Untuk hadis sahih ialah hatta la ta'lamu shimalahu ma tanfaqu minhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung hadis seterusnya ialah hadis mudhari'. Hadis mudhari' adalah hadis yang diriwayatkan dengan bentuk-bentuk yang berbeza-beza yang sama-sama kuat. Erti kata lain ialah hadis yang diriwayatkan dengan bentuk yang berbeza dengan kekuatan yang sama. Seterusnya, secara jelas hadis mudhari' adalah hadis yang diriwayatkan dengan riwayat yang saling bertentangan, yang tidak mungkin dikompromikan antara riwayat-riwayat yang ada.
Bahkan bertentangan, yang ada adalah antara riwayat yang sama-sama kuat dan tidak mungkin dikuatkan riwayat yang ada satu dan lainnya dengan jalan tarjih, iaitu penguatan. Seterusnya, hadis mudhari terdapat dua pecahan, iaitu terdapat di sanad dan kedua terdapat di matan. Contoh pada sanad, an Ma'qil bin Yasari qala Nabi sallallahu alaihi wasallam iqra'u Yasin ada mautakum. Hadis ini memiliki dua peribahasaan alasan dhaif. Hadis ini mengalami ittirab dalam sanad. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Usman dari bapaknya dari Ma'qil secara marfu sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pula diriwayat yang menyebut dari Abu Usman dari Ma'qil secara marfu tanpa menyebut bapa dari Abu Usman. Juga ada riwayat yang menyebut dari seseorang tanpa menyebut nama dari bapanya dari Ma'qil secara marfu. Ada juga riwayat dari Ma'qil secara mauquf hanya sampai pada sahabat Nabi saja, artinya jadi perkataan Ma'qil. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Mizan Al-I'tidal fi Naw' Al-Rijal, Abu Usman dan bapaknya adalah perawi majhul yang tidak diketahui siapa mereka. Seterusnya, contoh pada matan pula, an Fatimah binti Qaisi annaha sami'atu ta'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu laisa fi malin haqqun siwa zakat. Dari Fatimah bin Qais, ia mendengar Nabi SAW bersabda, kewajipan harta hanyalah untuk zakat. Hadis riwayat Ibn Majah. Kedua-dua atau isi hadis di atas saling bertentangan dengan sangat jelas intinya. Hadis mudhari termasuk hadis dhaif kerana tidak ada hafalan atau cacatan yang kuat dari perawinya. Menceritakan mengenai hadis syaz. Hadis syaz pada segi bahasa ialah al-infirad, iaitu bersendirian. Adapun dari sudut istilah, para ulama telah berselisih pendapat dalam menentukan maknanya. Antaranya adalah, yang pertama, hadis syaz adalah hadis yang siqah, boleh dipercayai, yang mana riwayatnya tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih siqah daripadanya. Ini adalah definisi yang dipilih oleh Imam Al-Baiquni. Berdasarkan definisi ini, terdapat dua ciri yang perlu ada bagi menentukan ia adalah hadis yang syaz. Dua ciri tersebut adalah, yang pertama bertentangan dan yang kedua riwayat adalah siqah, boleh dipercayai. Pendapat ulama yang kedua, riwayatnya orang yang siqah dalam keadaannya bersendirian. Ini merupakan definisi yang dipilih oleh Imam Al-Hakim. Yang ketiga, riwayat seorang perawi yang bersendirian sama ada dia seorang yang siqah ataupun tidak. Ini adalah definisi yang dipilih oleh Al-Khalili. Hukum hadis syaz adalah dhaif dan tidak boleh sampai ke tahap hasan li ghairihi. Dalam hadis syaz juga terdapat dua pecahan syaz. Yang pertama syaz pada matan dan yang kedua syaz pada sanad. Contoh pada matan, innahu tawadu'a wa masahu ala khuffaihi. Maksudnya, sesungguhnya dia Rasulullah SAW mengambil wudu lalu menyapu di atas kedua khufnya. Riwayat An-Nasai. Hadis ini diriwayatkan oleh sekumpulan sahabat dengan lafaz ini daripada Jarul Al-Mughirah. Antara yang meriwayatkan hadis ini adalah Urwah, Hamzah, Masruh, Al-Zuhri dan sebahagian lagi daripada kalangan sahabat dengan lafaz ini. Akan tetapi terdapat seorang perawi bernama Huzail bin Shurahbil meriwayatkan hadis ini adalah Al-Mughirah dengan lafaz yang berbeza daripada perawi-perawi yang lain. Seterusnya adalah contoh pada sanad. Anna rajulan mata ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam ya'ad warisan illa abdan huwa qad a'taqahu fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mirasahu. Riwayat At-Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah daripada jalur Sufyan bin Uyainah, manakala Imam An-Nasai meriwayatkan hadis ini daripada jalur Ibnu Jurayj. Kedua perawi ini, Sufyan dan Ibnu Jurayj, meriwayatkan hadis ini adalah jalur
bin Dinar, daripada Aujasah, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, telah bersepakat ke semua perawi daripada Sufyan dan Ibnu Jurayj dengan meriwayatkan hadis ini secara muttasil, iaitu bersambung dan marfu', bersambung kepada Nabi SAW. Akan tetapi Ahmad bin Zaid meriwayatkan hadis ini secara mursal, iaitu dengan mengatakan daripada Dinar, daripada Aujasah berkata, sesungguhnya ada seorang lelaki. Berdasarkan riwayat Ahmad ini tidak disebut Ibn Abbas, dan ini telah bercanggah dengan perawi-perawi siqah yang lain, iaitu dengan meriwayatkan secara muttasil. Adapun Ahmad meriwayatkan hadis ini secara mursal. Dengan itu riwayat Ahmad ini dinilai syaz kerana ia bercanggah dengan riwayat perawi-perawi lain yang siqah. Seterusnya adalah kesan jika beramal dengan hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak mencukupi syarat-syarat hadis sahih yang ditetapkan sebagaimana yang diterangkan melalui kajian para ulama hadis. Ini menjadikan hadis dhaif adalah hadis yang tidak dapat dipastikan adalah ia benar-benar bersumberkan daripada Rasulullah SAW. Para ulama hadis menegaskan bahawa hadis dhaif ini tidak boleh digunakan dalam soal hukum hakam dan akidah. Manakala hadis palsu pula ialah hadis yang sememangnya rekaan dan disalah anggap sebagai hadis yang Rasulullah SAW. Okey, sekarang ni kita akan masuk ke bahagian hukum. Apakah boleh beramal dengan hadis dhaif ataupun hadis mardud? Okey, jawapannya adalah tidak boleh diamalkan. Tetapi ulama berpendapat untuk mengamalkan mestilah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Yang pertama, hadis itu berkaitan dengan fadail amal. Yang kedua, faktor kedhaifannya yang sederhana. Yang ketiga pula, mafhum hadis dhaif ada pada nas-nas syarak yang sahih. Yang terakhir, yang keempat, ketika beramal dengan hadis dhaif ini mestilah mengharapkan kesahihannya. Okey, untuk kesimpulan daripada apa yang kita pelajari daripada hadis dhaif ataupun hadis mardud. Yang pertama, kita hendaklah sentiasa berhati-hati dalam beramalkan hadis Nabi SAW. Yang kedua pula, jika sesuatu amalan itu tidak dilakukan oleh Nabi SAW tetapi kita mengatakan bahawa ia dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka ini tidak termasuk dalam pendustaan ke atas Rasulullah SAW. Okay, yang ketiga pula, semoga Allah SWT memberi kita kefahaman dalam melaksanakan setiap amalan agar setiap amalan yang kita lakukan bertepatan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT dan Rasul SAW. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih kepada semua yang sudi mendengar. Semoga ilmu yang disampaikan memberi manfaat kepada semua. Wa ilal liqa, ma'assalamah.